Okey, kejap. Okey, boleh nampak di skrin? Boleh nampak di skrin semua? Okey ya. Okey, so untuk tajuk Pascal, untuk tajuk yang sebelum ni, apa nama kita belajar hari tu? Gas pressure kan? Tutorial dia juga saya akan semak kemudian jadi kita kena cepat sikit untuk kejar. Ada dua Pascal, Archimedes dan juga Bernoulli. So 3 tajuk ni. Okey, agak besar juga tapi tengok keadaan macam mana. Kalau tak sempat saya akan buat lagi kelas lain untuk cover Okey, so untuk Pascal Principle, apa yang you perlu tahu ialah apa yang dikatakan sebagai Pascal Principle. Okay, so Pascal Principle ini berkaitan dengan pressure. Alright, so dia bagi contoh, okay, dia kata apa yang berlaku apabila kita squeeze. Kita picit satu berus gigi. Berus gigi pula. Ubat gigi. Toothpaste tube. Okay, so kita picit daripada belakang ni. Bottom of the toothpaste tube. Okay, kenapa bila kita picit dekat belakang, didapati ubat gigi tu keluar di depan. Okay, so maksudnya kita kenakan tekanan di bahagian belakang, so dia boleh keluar ke depan. Okay, bermaksud pressure is transmitted to every part of the fluid. Okay, so dia Pascal Principle ni dia melibatkan bahan yang dipanggil sebagai fluid ataupun bendaleh. Okay, dalam bahasa Melayu dia dipanggil bendaleh. So bendaleh is something that can flow. Okay, not necessarily liquid. Okay, it can be gas. Gas also fluid because it can flow. Okay, so you maksudnya kita fokus dia kepada fluid, not only liquid. Liquid is one type of the fluid. Gas also fluid. Okay, so kita tengok apa yang dikatakan sebagai statement dalam prinsip Pascal. Okay, yang ini yang you kena tahu ya. So Pascal Principle dia kata, okay, in enclosed system, the pressure is transmitted equally in all direction throughout the fluid. Okay, so you dengar ayat saya in an enclosed system, maksudnya dalam sistem tertutup, the pressure of the fluid is transmitted equally, okay, to every part of the fluid. Okay, lain sikit daripada statement yang ditulis dalam modul ni Maknanya dalam satu sistem tertutup, tekanan dalam fluid atau bendaleh itu disebarkan secara seragam to every part of the fluid. Okay, dapat? Okay, dalam satu sistem tertutup. Dia satu sistem. Contohnya macam apa tu nama dia, ubat gigi tadi. Okay, ubat gigi tu dia dalam satu tube. So tube itu adalah satu sistem tertutup. Okay, kalau you gunting belakang tube itu, dia jadi koyak kan. Jadi dia bukan lagi satu sistem tertutup. Sama juga macam dalam sistem brake kereta. Sistem brake kereta dia pakai bendaleh brake. Okay, dia gunakan minyak brake. Pernah tengok cerita ke movie ke bila ada orang sabotage sistem brake dia, orang gunting saluran brake dia, yang kereta dia, bila dia tekan brake dia tak jalan. Pernah tengok tak? Pernah. So apa jadi bila brake tak makan? Bila dia tekan brake tu tak jalan, tak makan. Apa jadi? Kereta jalan. Yes, out of control sebab kereta tak boleh brake. So dia akan terbabas ke, masuk gaung ke kan? Selalu macam tu. Jadi sistem brake kereta tu sebenarnya kalau dia tak potong dia punya
wire brake tu ataupun tube brake dia tu, saluran minyak brake dia adalah sistem tertutup. You faham tak? Dia adalah satu sistem tertutup. So bila you gunting dia punya saluran minyak brake tu, maka minyak tu akan terkeluar daripada saluran dia, betul? Jadi dia bukan lagi sistem tertutup. So faham tak maksud sistem tertutup ni? Dia tertutup lah. Sistem tu hanya dalam satu kitaran. Okey? Jadi dalam satu sistem yang tertutup ini, bila kita kenakan tekanan kepada bendalih yang ada dekat dalam sistem itu, okey, so tekanan yang ada tadi akan disebarkan to every part of the liquid. So dia sebarkan secara seragam. Jadi ayat yang perlu ada dalam statement Pascal you kena sebut dalam satu sistem tertutup. Okey? Pressure akan transmit equally atau uniformly, okay, to every part of the liquid. Ni pun samalah, to every part of the liquid. Jadi itu ayat yang mesti ada dalam dalam pernyataan Pascal Principle. Okay, boleh ya? Okay, kemudian formula dia, okay, so formula dia ialah F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Di mana F1 itu ialah daya 1, A1 ialah area 1. Sama dengan F2 A2. Okey kalau you tengok F over A ni datang daripada formula pressure. P equal to F over A. Okay, so Pascal ini sebenarnya adalah satu sistem membesarkan daya. So to amplify the force produce. So tujuan dia untuk prinsip Pascal ni adalah untuk pembesaran daya. Okay, so saya bagi contoh. Ini dalam satu sistem tertutup. Okay, dia melibatkan piston. Okay, dalam ni, okay, yang saya tandakan bulat-bulat ni, okay, ada bendalih. Okay, it can be gas, it can be liquid. So dalam kes ini dia pakai liquid. Okay, so fluid lah. Dia pakai fluid. Okay, dalam ni. Okay, kalau you tengok dia ada dua force. Force 1 dan force 2. Okay, so tujuan prinsip Pascal ini adalah to amplify the second force, iaitu output force ni. Dia nak besarkan daya yang kedua, iaitu daya output. Okay, so ini satu sistem tertutup. You nampak ada sistem yang terbuka? Tak ada kan? Dia tertutup. So ini sistem tertutup. So piston ni dia ada area. So area ni kita panggil dia area 1. Okay, force 1 ni ialah force yang kita bekalkan kepada sistem. Okay, apa yang berlaku ialah bila you hasilkan force, you akan tekan pada permukaan piston ni dengan mengenakan satu daya. So apa berlaku ialah bila you tekan, liquid ini akan ditekan ke bawah. Betul tak? So pressure akan terhasil dalam fluid ni. So apa yang berlaku, Pascal kata pressure ini akan transmitted equally, okay, to every part of the fluid. Maknanya memang dia tekan dekat bahagian F1 ni, tapi dia punya pressure akan disebarkan secara seragam to every part of the fluid. Maknanya semua bahagian yang ada fluid ini akan mengalami tekanan yang sama. Faham? Okey, contoh saya bagi saya ada satu plastik. Okey, dalam plastik ni ada air. Alright? So saya ikat bahagian depan ni. Saya ikatkan dia kejap-kejap, ketat. Okay, sampai bahagian bahagian plastik tu dia akan jadi kembung. You faham tak? You faham tak? Plastik ke belon ke, so dia akan jadi bulat, gemuk yang tu kan. Dalam dia ada air. So kemudian apa saya buat? Saya tebuk bahagian sini. Saya tebuk lubang pada belon tu. Dan saya press bahagian atas belon tu. Apa jadi dengan air dalam belon ni? Yuhu! Apa jadi? Keluar. Air tu akan keluar. So dia akan keluar, dia akan keluar, dia akan keluar, dia akan keluar. Okay, bila you press, you akan dapati dia keluar dengan jarak yang sama. Kerana
pressure yang kita tekan daripada bahagian atas ni, pressure yang kita tekan dekat bahagian atas ni disebarkan secara seragam to every part of the fluid. Jadi kita tebuk tu tujuan dia ialah untuk kita tengok air yang terpancut keluar tadi tu adalah sama dia punya jarak. Menunjukkan bahawa force atau tekanan yang dikenakan adalah sama pada semua bahagian fluid tersebut. Okey, faham? Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, alright. Boleh. Okey. Jadi dalam kes ni saya balikkan semula kepada piston ni tadi. Sorry. Pada piston ni tadi, okey. So bila pressure disebarkan to every part of the liquid, okey, dia akan menyebabkan satu pressure tadi tu dia akan menolak piston yang kedua ni, betul tak? You dah tekan daripada F1 menghasilkan pressure. F1 tu daya. Daya tu ialah untuk menekan piston tu ke bawah. Bila you tekan piston tu ke bawah, pressure akan terhasil. Sebab fluid yang ada dalam sistem ni akan kompres. Betul tak? Jadi pressure akan terhasil. Pressure tu akan disebarkan secara seragam to every part of the fluid, menyebabkan bahagian output piston ni akan tertolak naik ke atas. You faham tak? So bahagian piston ni yang kedua ni, dia akan tertolak naik ke atas. Jadi daya F2 ni kita boleh kira. Okey, apa beza luas permukaan piston 1 dan piston 2? Kalau you tengok. Apa beza dia? Area dia. What can you say about the area of the piston 1 dan piston 2? Okay, saya labelkan sini A, sini B. Apa you boleh kata? Area piston A dengan area piston B. Farah Wahida. Farah Wahida ke Farah Wahiza? Area A lagi kecil daripada B. Okey. Kenapa area A lebih kecil daripada area B? Ada beza tak agak-agaknya output force yang terhasil nanti? Nanti force second tu lagi besar daripada force one. Yes. Tujuan dia adalah untuk menghasilkan F2 yang lebih besar daripada F1. Sebab itu saya kata tadi, Pascal Principle bertujuan untuk membesarkan daya F2. Okey, katalah F1 you letak hanya 10 Newton. Okey, F1 you letak 10 Newton. Daya yang you tekan F1 tu untuk press the piston adalah 10 Newton. Okey, tiba-tiba F2 yang terhasil 1000 Newton. Nampak tak? Nampak tak? Kita tekan menggunakan daya yang kecil. Tiba masa daya yang terhasil adalah lebih besar. Berkali ganda daripada daya yang pertama. Nampak tak? Itulah kegunaan Pascal Principle. Macam mana you nak dapatkan nilai 1000 Newton tu? Kita gunakan formula F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Okey? Jadi banyak kegunaan dia bila daya yang kecil menghasilkan daya yang besar. Banyak kegunaan dia. Contoh dalam sistem brake kereta. Okey, kalau you tengok orang yang bawa kereta, dia nak tekan brake, dia tekan pakai kaki je kan? Betul tak? Dia tekan pakai kaki je kan? So daya yang dia guna untuk tekan pada pedal brake dalam kereta, itu adalah daya F1. Maksudnya daya F1 tu besar ke kecil? Kecil kan? Okey, tetapi output force ataupun daya F2 yang terhasil, hasil daripada dia tekan brake tadi tu, mampu untuk menghentikan sebuah kereta yang sedang bergerak dengan laju. You bayangkan sebuah kereta dia boleh bergerak katalah 200 km per hour. Laju tak laju? Laju tak laju? 200 km per hour. Tetapi dengan hanya menekankan brake pedal pada kereta, betul tak? Dengan daya yang sikit, yang kecil itu, dia mampu menghentikan sebuah kereta yang sedang bergerak laju. Okay, siapa pernah tengok cerita Spiderman? Yang dia nak hentikan sebuah kereta LRT yang tengah bergerak laju tu. Pernah. Pernah tengok tak apa jadi dengan badan Spiderman tu? Baju dia, muka dia, topeng dia, apa jadi? Baju dia koyak. Baju dia koyak. So, topeng dia koyak. Sebab apa? Sebab apa? Susah tak sebenarnya nak menghentikan sebuah kenderaan yang sedang bergerak laju?
Susah. Susah. Dan besar tak daya yang diperlukan sebenarnya untuk menghentikan sebuah kenderaan yang sangat laju. You boleh tengok sendiri daripada cerita Spiderman tadi sampai koyak-koyak baju dia sebab dia tahan manually. Menggunakan daya yang ada pada diri dia, dia nak hentikan sebuah kenderaan yang sedang bergerak laju. Sama juga dengan kereta. Tetapi ada tak you tengok orang yang tekan brake kereta tu sampai tertanggal baju dia? Ada ke tak ada? Tak. Tengok nanti you lepas SPM belajar bawa kereta kan? Habis macam mana nak tekan brake tu nak menghentikan sebuah kereta ni? Ingat daya kecil ke nak berhentikan sebuah kereta? Tapi tak ada lagi yang berlaku sebab you tengok bila dia tekan brake tu daya yang dia gunakan kecil je. Tetapi mampu untuk menghentikan sebuah kenderaan yang sangat laju. Nampak? Jadi sebenarnya macam mana dia buat? Macam inilah kaedah dia. Di mana F1 piston dia kecil sangat. F2 piston dia besar sangat. Jadi bila berlaku perbezaan area ini, maka F2 ataupun output force yang terhasil ini adalah sangat besar. Jadi siapa sebenarnya yang memainkan peranan untuk menghasilkan daya F2 yang besar ini? Ratio siapa yang sebenarnya memainkan peranan? Apa? Cepat. Area. Area siapa tu? Area 2. Area piston. Piston. Area piston. So ratio antara area piston 1 dan area piston 2. Itu yang memainkan peranan untuk menghasilkan output force yang besar. Okey, maknanya A1 kena kecil sangat. A2 kena besar sangat. Faham tak? Maksudnya ratio antara A1 dan A2 tu mesti besar. Kalau you letak saiz piston A1 sama dengan area piston A2, agak-agak apa yang terhasil pada F2? Kalau daya F1 10 Newton, kemudian saiz piston A dengan B, area dia sama. Apa jadi dengan F2? Come on! Sama. Ada perubahan. Tak ada perubahan lah. Sama lah sebab saiz piston dia sama. Faham tak? Jadi kita nak besarkan F2, you kena ubah dia punya area. Maknanya piston A kena kecil, piston B kena besar. Faham? Boleh? Boleh ya? Barulah akan terhasil F2 yang besar. Okey, so saya dah bagi contoh aplikasi tadi, kegunaan dia. The beauty of the Pascal Principle ini adalah banyak memudahkan kerja-kerja dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi ialah tentang penggunaan brake kereta, betul? So tak ada orang mati tekan brake. Betul? Dia tekan brake dengan senang tapi kereta yang sedang bergerak laju boleh berhenti. Menunjukkan bahawa F1 dia gunakan F1 yang kecil, F2 mampu untuk berhentikan sebuah kereta. Okey, itu yang dikatakan sebagai force amplifier, pembesaran daya. Okey, yang kedua, pernah pergi tengok tak apa tu namanya? Di workshop. Workshop, okey, kereta yang rosak tu dia letak pada satu tempat, lepas tu dia tekan satu button, kereta tu boleh naik ke atas. Boleh, jadi orang boleh tengok kat bawah tu enjin dia apa. You bayangkan macam mana sebuah kereta boleh diangkat naik ke atas. Pernah tengok tak dekat workshop? Pernah. So you tengok orang yang angkat sebiji kereta tu, dia tekan button apa? Satu button je dia tekan dengan pakai hujung jari. Dia pakai hujung jari ni je, betul? Dia tekan satu button. Betul tak? Dekat workshop. Dia tekan satu button. Susah ke nak tekan button tu? So daya yang dia guna untuk tekan button tu adalah daya yang sangat kecil. Betul tak? Tetapi sebuah kereta boleh diangkat naik ke atas. You faham tak maksud saya? Maknanya you bayangkan. Nanti you keluar daripada rumah tu sekejap, you tengok kereta ayah you cuba nak angkat. Orang tu dia tekan satu button jari ni, pakai button jari ni je. Tapi dia boleh angkat sebuah kereta. You gunakan jari you yang satu ni, you angkat kereta bapak you kat luar boleh tak? Tak boleh. Berapa banyak daya yang kita perlu untuk mengangkat sebuah kereta. Tetapi dekat workshop, dia hanya tekan satu button je. So dia gunakan kaedah apa sebenarnya? Force amplifier. Force amplifier tu datang daripada prinsip siapa? Pascal. Yes. So nampak?
itulah kegunaan prinsip Pascal tu. Okey, daya yang kecil boleh digunakan untuk menghasilkan daya yang sangat besar. Dan dia gunakan untuk memudahkan urusan kita seharian. Faham? Faham? Boleh Boleh nampak penggunaan untuk Pascal Faham. principle ni Okay, very good. Okay, so apa lagi yang kita ada? Ini ialah dalam aplikasi dia lah. Ni yang saya kata tadi, hydraulic brake yang ada dalam kereta. So, bahagian sini. Okay, bahagian sini. Ni. Ini adalah daya yang kecil yang ditekan sewaktu membrake. Betul tak? Okay, so bila dia tekan dalam saluran brake ni, okay, you nampak tak dalam saluran brake? Ni piston dia. Master piston dia. Nampak? Kecil je. Okay? So, dia akan tekan, push the piston ini. So, piston ni akan teranjak ke belakang. Dia akan teranjak ke belakang. Jadi, liquid yang ada dekat dalam brake ni, dia akan mengalami tekanan. Okay? So, tekanan ini akan menyebabkan piston yang ada dekat sini, dekat slave piston ni, dekat sini. Sini. Ni. Okay, dia akan tertolak. Saya besarkan. Okay, dia akan tertolak ke sini dan tertolak ke sini. Nampak tak? Jadi dia akan rapat kepada brake disc. So bila dia cengkam brake disc tu tengah pusing kan? Pada tayar kereta dia ada brake disc. So tayar kereta tengah pusing laju. So brake disc tu dia akan merapat kepada tayar. So dia piston tu akan cengkam kepada brake disc tu. So lama-lama disc tu akan berhenti. Okay Faham Okay, kalau you tengok yang ni tak nampak beza sangat antara slave piston dengan master piston. Sebenarnya saiz dia berbeza. Okay, master piston lebih kecil daripada slave piston untuk menghasilkan force amplifier. So dia dapat menghentikan sebuah kereta yang sedang bergerak laju. Okay, boleh ya? Ni you boleh baca lah dekat bahagian bawah-bawah ni dia ada tulis lah macam mana proses force yang terhasil tadi tu untuk menghentikan sebuah kereta. Okay? So kemudian kita ada hydraulic jack. Okay, hydraulic jack ni sama macam yang kita buat dekat workshop tu. Tekan satu button, sebiji kereta boleh naik. Okay? So yang ini, handle ni, ini melibatkan small piston. Okay, daya dikenakan dekat sini lah, F1 ni. Dikenakan daya yang kecil. Keluar ke tak saya pentulisan? F1 tu, force tu. F1, so dia kenakan dan dia bila dia tekan kepada piston tu, nampak tak piston, small piston tu? You nampak tak small piston tu? Okay, yang kat sini kan? Okay, bila dia tekan, dia press, so piston tu akan ditekan ke dalam. Jadi, cecair tadi tu akan mengalami tekanan. Faham tak? So, tekanan tu akan disebarkan to every part of the liquid so that, okay, oil tank ni dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Lepas tu dia akan push the piston. Tolak piston tu ke atas. So F1 akan terhasil. Okay, faham tak? Boleh ke tak ni? Sekejap saya padam ni. Boleh. Okay, bukan kat sini kat sini. Dekat bahagian sini. Sini. Force tu masuk kat sini. Pressure tu masuk kat sini. Okay, so dia akan tolak naik ke atas. Okay, so F2 ni bukan F1, F2. F2 akan terhasil so that dia boleh menolak heavy load tu naik ke atas. Okay, so kalau you tengok dekat sini ada release valve Bila kita dah tak pakai, kita dah tak nak naikkan dia balik, kita nak turunkan dia balik. So dia akan release valve. So valve yang release valve ni dia akan buka. So that cecair fluid yang ada dekat dalam bahagian dekat bawah large piston ni, dia akan masuk kat dalam oil tank ni. So dia akan kumpul kat sini. Faham tak? Jadi dia akan kumpul, dia penuh kat sini. Jadi dekat bahagian large piston ni, oil dia dah kurang. Jadi dia akan turun balik. Okay, so bila dia nak guna balik, nanti dia akan masukkan balik dekat sini. Dia akan pindahkan balik. Masukkan cecair tu masuk ke dalam valve Q. Dia akan open valve Q untuk masukkan oil tadi. Okay? Boleh So ni you boleh baca juga dekat bahagian bawah ni. Okay, so habis dah lah untuk Pascal.
Boleh faham? Okay, kita tengok example 1. Kita tengok example 1. Diagram shows a car hydraulic brake system. 15 Newton force is applied to the brake pedal. Okay, the cross-sectional area of the master piston and the slave piston diberi 3 times 10 to the power of negative 4 meter squared and 1.2 times 10 to the power of 3 meter squared respectively. Calculate the pressure acted on the master piston and calculate the force produced on the slave piston. Okay. So saya minta you tengok soalan ini. Okay, saya tak nampak you all pegang modul ke tidak ni. On camera, I want to see. All of you ada modul di tangan masing-masing. I want to see. Okay, Nura saya dah nampak. Mana yang lain? Okay, Dayang. Okay, very good. Farah Wahiza dia dah tunjuk muka dia tu. Okay, Nuf. Okay, Dania. Baik, Atira. Ezani. Amalina, okay, good. Okay, yang lain mana? Tak nampak ni. Nur Farhana, okay. Lagi? Hana Syaril, okay. Nur Hana, okay. Baik So tengok example 1. Dia kata hydraulic brake system 15 Newton is applied to the brake pedal. So itu ialah 15 Newton tu F1 ke F2 girls? F1 ke F2 girls? F1. So you tulislah dekat situ F1 sama dengan 15 Newton. Kemudian A1. A1 adalah untuk master piston. So berapa nilai master piston? Area dia bagi kat situ. The area of the master piston and the slave piston. So area 1, berapa nilai dia A1? Yuhuu! Berapa? 3.0 times 10 Yes. Okay, very good. Okay. So F2 kita tak tahu. Betul? F2 kita tak tahu. Tapi A2 kita tahu tak? A2 kita tahu tak? 1.2 times 10 to the power of negative 3 new area meter squared. Okay. Dah. Nampak? So maklumat tu dia dah bagi. Okay. Now dia nak tahu pressure acted on the master piston. Macam mana nak kira? Master piston punya pressure. Pressure formula dia apa girls? F over A. F over F over A. Jadi you tulislah dekat situ. P sama dengan F1 over A1 sebab dia merujuk kepada master piston. Okay. So F1 tadi berapa? 15 kan? Perkan dengan A1. A1 tadi 3 kali 10 negatif 4. Alright. Tekan kalkulator. Dapat berapa? Berapa pressure yang terhasil? Pressure unit Pascal ya. Berapa? 50? 50? 50 times 10 to the power of 3. Setuju? Setuju? Setuju. 50 kilopascal. You tak payahlah tulis 50 times 10 to the power of 3. Kita dah belajar prefixes. 10 to the power of 3 adalah kilo. Okay, so 50 kilopascal. Okay, dapat semua? Dapat semua? Izian dapat? Okay, baik. Soalan B. Dia nak force produce on the slave piston. Okay, saya nak tanya you. Sekarang ni, macam mana kita nak kira force produce on the slave piston? Kita still pakai formula P equal to F over A kan? So F2, A2. Sekarang you nak tahu nilai F2. A2 kita tahu. P? P nak cari mana? Guna 50 kilo. Yes. Ingat lagi tak statement Pascal principle dia kata in closed system pressure transmitted equally.
Maknanya bila dia tekan F1 dia akan dapat 50 kilopascal kan. So pressure itu transmitted equally. Maknanya pressure tadi akan transmitted sampai kepada F2. Betul? So pressure dia adalah pressure yang sama. Okey, jadi macam mana nak buat? So 50 kilopascal F2 over A2 tadi berapa? 1.2 times 10 to the power of negative 3. Alright, so berapa nilai F2 you dapat? 60 Newton. Berapa? 60. 60 apa? Takkanlah 60 je. 50 times 1.2 exponent negative 3. Negative 3. Okay, so you dapat 60 Newton. Okay, so compare kan F1 dengan F2? F1 tadi berapa? 15. Ha. F1 15 Newton telah berjaya membesarkan daya F2 kepada 60 Newton. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? So daripada 15 Newton dia telah berjaya amplify the force menjadi 60 Newton. So daya yang besar terhasil. So daya ini mampu untuk menghentikan sebuah kereta. Faham? Okey, boleh juga kita gunakan persamaan tadi. F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Sama. Kalau you gantikan nilai, maknanya 15 over 3 kali 10 kuasa negatif 4 sama dengan F2 over 1.2 times 10 to the power of 3. F2 you akan dapat 60 Newton juga. Faham? Faham. Okay, ada soalan setakat ni? Boleh Jelas Alright. Now kita tengok example 2. Okay, yang ini saya bagi 5 minutes untuk you jawab soalan A, B, C. Buat sekarang. Saya buka lagu lah. Lagu apa yang best bagi saya cadangan? Lagu apa yang best? Hana, you suka dengan lagu apa? Lagu nasyid? Hana Syaril? Malu-malu pula. Lagu apa tu? Cepatlah. Saya tengah search dekat YouTube ni. Cepat Hana, bagi saya satu lagu. Hana Syaril. Tahu madam. Yelah. Noof tersengih-sengih ni mesti ada. Cepat Noof, cepat bagi saya. Saya nak search ni. Cepat Noof. Sporting lah sikit. Noof. Tak kisah apa-apa je. Okay lah. Saya buka lagu Blackpink Okay, cepat. 3 minit dari sekarang. Amali nak sengih
Okay, macam mana? Dah siap? Okay, dah siap? Dah siap ke? Amalina dah siap? Jawablah Amalina. Kau tak ada mikrofon ke Amalina? Oi. Amalina. Internet dia slow tu. Nuf dah siap Nuf? Dah siap Nuf? Okay. Baik. So, kita tengok yang lain semua dah siap Okay, pressure transmitted by in the hydraulic fluid. Nak pakai formula apa? P sama dengan? F over A. F over A. Yes, F over A. So, kita ambil small piston punya lah kan? 20 Newton, 5 kali 10 negatif 3, betul? Betul? Berapa tadi? Per 5 per berapa tadi? 1. Berapa area 1 tadi? 5 times 10 power of negative 3. Okay. So, kita dapat berapa? Nilai P dia? 4 kilo Pascal. 4 kilo. Betul? Pascal? Pascal. Okay. Dapat semua? Hmm. Okay, baik. Now, soalan B. Mass of the load. So, maknanya mass of the load itu ialah F2, betul? You nak kena kira F2 dulu. Lepas tu baru kita gunakan nak kira dia punya mass W equal to mg. Betul tak? MG. Betul tak? W ni ialah F2 yang kita dapat, betul? Betul tak? W tu ialah F2 yang kita dapat. So, kita nak cari nilai M. Okay, siapa nak bantu saya untuk soalan B? Izian? So, kita guna formula apa? F1 over... F1 over A1 equals to F2 over A2. Okay, so yang ini kita dapat 4,000 Pascal, betul? Sama dengan F2 over A2 berapa? 1 Izian? times 10 negative 1. Ni, betul? Okay, jadi dapat berapa Izian F2? F2 dia dapat 400 Newton. 400 Newton. Okay, dapat semua? So 400 Newton ni dah selesai ke belum? Belum. Belum. Jadi kita gunakan W equal to M mg. Okay, so 400 equal to M 9.81. Betul? So you dapat berapa nilai M? 40.77 kilogram. Betul? Setuju ke? Setuju. Okay, very good. So faham ya? Saya rasa ramai yang tak boleh jawab untuk soalan C. Sebab saya tak ajar lagi. Betul? Ada idea macam mana nak jawab soalan C? Saya buat Ada idea nisbah. macam- Teacher. Nisbah. Okay, nisbah macam mana tu? 20 Siapa yang jawab tadi tu? Newton. Amalina. 20 Newton. Nisbah buat macam mana? 20 400. Newton? Oh, okay.
So sebenarnya cara nak jawab dia ialah kita gunakan volume. So kalau you tengok, ini satu sistem yang tertutup ya. Betul tak? Jadi liquid yang dekat dalam ni, volume dia sama tak? Dekat piston yang kecil dengan piston yang besar. Sama tak volume dia? Sama kan? Jadi kita boleh ambil volume dekat piston yang kecil ini adalah sama dengan volume untuk piston yang besar. So formula volume adalah kuasa 3, betul? Kuasa 3, betul? Jadi sekarang dia dah bagi area. Area adalah kuasa 2, betul? Betul tak? Jadi kita kena darab lagi satu nilai meter untuk dapatkan meter cube. Okey, jadi kita akan kata volume untuk piston 1 adalah sama dengan volume untuk piston 2. Okey, so formula untuk volume disebabkan kita telah diberi area. Maka area kena darab dengan, sekarang maklumat dia dah bagi depth. Betul tak? Betul tak? So area kan meter kuasa 2 kan? Darabkan lagi dengan meter, kita dapat unit dia meter cube. Betul tak? Jadi betul tak formula dia A1D1 untuk menghasilkan volume? Faham ke tak ni? Yuhu! Faham ke tidak ni? Kenapa A1 darab D1 dapat volume? Faham. Sebab area kuasa 2 dah. Meter kuasa 2. Darabkan dengan depth yang juga meter. Jadi dia akan dapat unit dia meter cube. Okay? So sama dengan A2 darab D2. Okay, soalan dia tanya, what is the distance moved by the large piston? Merujuk kepada D2. Okay? Jadi A1 tadi berapa? A1 ialah 5 kali 10 kuasa negatif 3, betul? Darab dengan D1. D1 ialah 0.04. Okey, sama dengan area 2 adalah 1 kali 10 negatif 1 D2. Okey, selesaikan. Selesaikan, dapat berapa? Berapa D2? So D2 you dapat, is it 0.02? 0.002. 0.002? Ke saya salah tekan ni? Kejap saya tengok. 5 exponent negative 3 times 0.04 divide by 1 exponent negative 2. 0.02 lah. Macam mana you dapat 0.002? Dania, you dapat berapa? You dapat berapa? Saya salah tekan. Dura betul 0.02 Dura? Dura baru nak kira Dura ni. Saya dapat 0.002. Kenapa? Apa yang saya salah ni? Madam, saya pun dapat 0.002. Kat mana yang saya salah tekan? Sekejap kita tekan sama-sama. 5 eksponen negatif 3 darab 0.04. Okey, dapat 2 darab 10 kuasa negatif 4, betul? Bahagi 1 eksponen negatif 1. Oh, saya salah Dia dapat 2 kali 10 kuasa negatif 3 Ya, madam. So 2 times 10 to the power of negative 3. Sorry. Okay, so 2 times 10 to the power of negative 3 meter. So maknanya 0.002. Okay, meter. Alright, dapat? Faham ya? Boleh? Madam, Ya. yang kita 0.002 meter ni maksudnya large piston tu dia naik ke atas 0.002 meter ke? Ya, betul. Okay. Maksudnya yang tadi ni, yang 20 Newton ni, dia press ke bawah, jarak dia menekan tu. Okay, contoh saya bagi kat sini. Okay, katalah daripada asal kedudukan hitam tu kan. Okay, sekarang ni dia turun sini. Piston tu dia dah anjak ke sini. Jadi jarak yang ini
adalah 0.04. Faham tak? Faham Okay, tak? madam faham. Okey. Jadi yang ini dia nak tahu berapa jarak dia naik. Katalah dia naik sampai sini kan. Dia nak tahu jarak sini berapa. Berapa ni? Ni D2 dia. Okey? Boleh faham? Boleh, madam. Okay, very good. Alright. So, saya rasa settle dah. Ni dah terus masuk ke tutorial 4. So, itu saya rasa dah tak ada masalah lagi Boleh ya? Okay. Alright. Okay, kita terus masuk kepada... Sekejap saya kena keluar dulu. Oh ya, apa benda yang bising benar tu? Okey, saya masuk kepada Bernoulli dulu. Saya masuk Bernoulli dulu sebab Archimedes ni banyak nak kena explain. Okey, Bernoulli principle. Okey, kalau tadi Pascal dia melibatkan pressure. Okey, tetapi untuk Bernoulli principle pula dia melibatkan pressure dan juga speed of the fluid. Okey, dia melibatkan fluid punya pressure dan juga speed. Okey, di mana apa yang Bernoulli kata, kalau kawasan itu dia punya, sorry saya tak masuk dekat sini. Sekejap. Okey, untuk Bernoulli ya. Ni. Bernoulli ni dia kata untuk kawasan fluid yang velocity dia adalah tinggi, kawasan dia di mana fluid itu mengalir dengan sangat laju, dia punya velocity tinggi, maka kawasan tersebut pressure-nya adalah rendah. Boleh faham tak maksud saya? Kalau kawasan itu laju fluid yang mengalir adalah rendah, maka kawasan itu akan menghasilkan pressure yang tinggi. Pressure di kawasan tersebut. So statement yang dikatakan oleh Bernoulli ini, mana statement dia? Ada tak? Tak ada pula. Sekejap boleh tak dapat setakat ni? Ini Bernoulli kata. Bernoulli kata, when the velocity of the fluid increases, the pressure of the fluid decreases and vice versa. Dapat? When the velocity of the fluid increases, the pressure of the fluid decreases and vice versa. Bermakna apabila laju ataupun velocity of the fluid bertambah, maka tekanan fluid tersebut akan berkurang. Dan sebaliknya. Ada tak nampak statement dia dekat mana ni statement dia. Kat muka surat yang kedua. Statement of the Bernoulli. So the pressure of the moving liquid increases as the velocity of the fluid decreases and vice versa. You ikut ayat saya. Ayat saya senang sikit nak ingat. When the velocity of the fluid increases, the pressure of the fluid decreases and vice versa. Dapat? Saya nak bagi contoh. Saya ada satu bola pingpong. Ini bola pingpong ya. Dan saya letak bola pingpong ini di bawah air yang sedang mengalir laju. Faham tak? So sekarang ini, saya dekatkan bola pingpong ini mendekati air yang sedang mengalir laju ini. So air yang mengalir laju ini, adalah fluidnya. So bila dia mengalir dengan laju, maka pressure of this fluid adalah rendah. Faham tak? Ni ialah fluidnya. Ni ialah fluidnya. Air kan? Jadi pressure dia adalah rendah kerana air ni dia mengalir laju. Faham ke tak ni? Boleh tak?
Okay, Faham. so pressure dia tinggi sebab air tu laju, so velocity dia tinggi, so pressure dia akan rendah. Okay, faham tak? Jadi apa berlaku bila saya dekatkan objek ni? Okay, so bila saya lekatkan dia, okay, so saya letak dia dekat Saya pindahkan dia sekejap. Macam mana saya nak pindahkan ni? Saya dekatkan dia. Okay, saya letak dia dekat sini. Okay, jadi air yang mengalir laju ni, bahagian dekat berdekatan dengan dia ni, pressure dia akan rendah. So kawasan di antara bola pingpong dengan air ni, pressure dia rendah. Sebab air tu mengalir laju. Faham tak? Jadi bahagian di belakang bola pingpong tu adalah PATM. Tekanan atmosfera biasa, betul? Dan belakang dia, PATM dia adalah lebih tinggi daripada pressure di antara bola pingpong dengan air. Faham tak? So berlaku perbezaan tekanan. So PATM ni dia adalah lebih tinggi berbanding pressure di antara bola pingpong dengan air yang mengalir tadi. Okay, sebab hal laju air tinggi maka pressure dia rendah. So apa berlaku kepada bola pingpong ini? Bola pingpong ini akan tertarik mendekati air. Faham tak? Faham tak? Boleh tak you bayangkan? So you dekatkan bola pingpong ni, bola pingpong tu akan dia macam melekat dekat air. Sekejap saya tengok ada tak saya nak tunjukkan video. Sekejap saya tunjukkan. Saya stop sharing dulu. Okay sekejap saya share kat sini. Sekejap saya cari dulu. Sekejap. Bagi saya 3 minit. Okay. Boleh nampak skrin saya tak? Boleh, madam. Nampak. Ni satu, ni this one. Boleh nampak ke? Alamak, lambatnya internet saya. Sabar Nampak? Okay, saya nak tanya you all. Apa yang you nampak daripada video ni? Saya dah berhentikan video ni. Saya nak tanya you all. Apa yang you nampak daripada video ni? Sama tak macam teori yang kita ajar tadi? Yang kita bincang tadi? Sama kan? So, sebelum dia buka air, tak ada apa-apa masalah pun dengan bola pingpong tu, betul? Tapi bila dia buka air tu laju. Okay, jadi tekanan di antara air dan bola pingpong itu adalah rendah. Because velocity increases, pressure dia decreases. So, dia akan menyebabkan bola pingpong tu tertarik ke arah air kerana di belakang bola pingpong tu ada atmospheric pressure. Atmospheric pressure dia lebih tinggi daripada tekanan di antara bola pingpong dengan air. So that dia akan tertarik. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Mana dah tadi? Okay, saya tunjuk lagi sekali. Tengok betul-betul tak ada apa-apa kan?
Okey, faham yang ni? Boleh Boleh mengerti? Mengerti enggak semua orang? Mengerti. Okey, saya nak you tengok video yang ni. Saya nak salah seorang daripada you all lah. Boleh tak explain pada saya? This one. Kalau tak best. Ya, tukar. Kuat sangat lah. Welcome back to Kids Fun Science. My name is Ken. Today's experiment is the ping pong ball physics trick. As always, adult supervision is required. What you need for this experiment is a ping pong ball, a 2-liter bottle, a glue gun, and a straw. To set up this experiment, I just took a 2-liter bottle and I cut it off right at the edge where it starts to go straight up there. And then I took the lid off and I drilled a hole the size of the straw. And then I put the straw in, and then I took some glue gun and I sealed the straw so there's no air coming in, and screw it on, cut the straw off to about the length you want it, and then just put the ping pong ball in, and that's how you set it up. Welcome back to Kids Fun Science. My name's Grace, and ping pong with the fun of it. Yeah! All right. So we're going to be doing a funnel experiment again. So this time what we're going to do, Grace doesn't know, but she's going to have to do is, it's a very simple experiment. I'm going to put a ping pong ball in there, and she could blow soft or hard, but just blow it out. Okay? So go ahead and give it a try. Straight up. Kejap. Okey, saya nak tanya. Jom. Okey, saya nak tanya. Apa jadi apabila bola tu ditiup? Anyone? Yasmin. Agak-agak bila dia tiup saja funnel tu, apa jadi dengan bola tu? Yasmin. Ada ke tak ada Yasmin? Ada. Kenapa? Yasmin, apa agak-agaknya yang berlaku kepada bola pingpong tersebut? Terbang? Ada sayap ke? Kau ni biar betul Yasmin. Melompat. Ya Allah. Hazika? Okey. Yasmin kata melompat. Hazika. Ya, madam. Kau pula nak kata apa? Apa jadi dengan bola pingpong tu bila budak tu blow that funnel? Terkeluar. Okey, Hazika kata terkeluar. Siapa lagi saya nak panggil? Amira. Nur Amira. Ya, madam. Ya. Kau pula teori kau apa berlaku? Dia melayang keluar. Ya Allah, pelik-pelik je lah budak STM ni, melayang keluar. Amalina, daripada tadi tersengih-sengih. Bola tu terapung lah sebab ada angin tiup dia. Terapung-apung. Okey, kita tengok apa jadi. Okey. You can blow hard, you don't have to blow like a little baby. Alamak, tak kuat dia nak tiup tu. Is there glue? Okay, let's see if it's glue for a second. No, it's not glued. What, are you blowing hard? Yeah. Are you blowing? All right, give it another blow. Apa berlaku? Tak terangkat pun bola tu. That's Tolak tolak. no. Okey, so apa observation dia sebenarnya? It's hard Bola tu not- terbang ke? no matter Bola tu how melompat hard ke? you blow, Bola tu you'll melayang never, ke? ever. Apa yang No, berlaku? that's jumping. Tak jadi Apa apa-apa. Tak jadi apa-apa. Jadi sebenarnya bola itu sepatutnya kalau kita tiup, bola tu melayang lah, terbang kan. Tetapi bola itu melekat kepada funnel tadi. Kenapa? Cuba fikir balik explanation yang saya terangkan tentang Bernoulli tadi. Apa berlaku kepada ruangan dalam tiup funnel tiup ni? Alamak, gambar dia tak Pressure dia rendah. apa berlaku dekat dalam ni? Nampak tak? Saya bagi anak panah. Bila you tiup dekat dalam ni, kan ada udara kan? Bila dia tiup, maknanya udara tu laju ke perlahan? Velocity dia kat dalam ni. Laju. Velocity dia adalah tinggi di kawasan ini. Betul? So, kita kaitkan dengan pressure. Bernoulli kata bila velocity-nya tinggi, pressure di kawasan ini adalah rendah. Faham? So, bila bola pingpong diletakkan di kawasan ini, bahagian atas bola pingpong ada atmospheric pressure.
So compare atmospheric pressure dengan tekanan di bahagian funnel ni. Siapa lagi tinggi? Atmospheric lagi tinggi. Atmospheric pressure adalah lebih tinggi. Maka perbezaan tekanan akan terhasil, betul? Kawasan satu tekanan tinggi, satu lagi kawasan tekanan rendah. Apa berlaku bila ada perbezaan tekanan? Apa berlaku bila ada perbezaan tekanan? Kita dah belajar dah sebelum ini. Atmospheric tu tolak pressure rendah. Yes. Bila different pressure terhasil, thank you. Bila different pressure terhasil, maka force akan terhasil. So force itu seolah-olah terhasil ditolak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Maka bola pingpong tadi tak dapat nak menaik ke atas sebab ada daya menekan dia ke bawah. You faham tak maksud saya? You faham tak maksud saya? Faham. That's why bola pingpong tadi melekat pada funnel tu. Dia tidak bergerak. Okay ya? Jelas ya? Jelas? Okay, saya stop present balik. Saya masuk balik kepada saya punya presentation yang tadi. Okay. Alright. Okay. Yang ni tadi faham ya? Yang ni faham ya? Faham. Okay, baik. Saya tunjukkan yang tentang bekas funnel tadi tu. Okay, so di bahagian bawah ni dia letakkan satu tube ni penutup dia kan. Okay, penutup dia saya padam kat sini. Macam mana saya nak buat lorong ni? Tak boleh. Satu sini, satu sini. Okay, satu sini, satu sini. So dia ada satu tube kat bawah ni. Faham ke aku lukis ni? Tak lawa langsung. Okay, saya buat macam ni je lah. Corong macam ni. Okay. So, udara akan masuk dekat bahagian bawah ni sebab dia tiup kan tadi kan? Dia tiup. Jadi, udara masuk dengan sangat laju. So, velocity adalah tinggi di sini. So, kawasan yang saya tandakan sebagai X ini, velocity-nya tinggi, maka pressure dia adalah rendah. Faham tak ni? Faham. Okay. So, bila saya letakkan bola pingpong, okay, ni bola pingpong. Alright. Dekat belakang bola pingpong ni ada PATM. So, PATM-nya adalah lebih tinggi daripada pressure ni. Faham tak? Jadi, different pressure occurs menyebabkan force is produced so that the ping pong ball is pushed towards the X. Faham? Different pressure occurs, force is produced. Dengar statement saya? Dengar statement saya. Sebab kalau soalan dia tanya explain, first kali you kena kata when the air is blow, the velocity of the air increases, produce low pressure at X. Okay? So, atmospheric pressure is higher than the pressure of air at X. Different pressure occurs, force is produced to push the ping pong ball towards the X. So, ping pong ball tidak akan melayang atau melompat. So, dia akan statik berada pada kedudukan X. Sebab ada daya yang menekan dia ke arah X. Faham? Boleh? Jelas? Jelas? Jelas. Okey, baik. Saya nak explain satu lagi. Ini saya padam. Okey, LRT. So baru-baru ni ada berita pasal LRT bertembung. Tahu ke tak tahu? Tahu. Tahu Okey, so yang itu saya tak ceritalah pasal pertembungan tu. Saya nak cerita tentang bila you pergi dekat stesen LRT atau stesen KTM. Okey, so ini ialah landasan. Okey, so this is the landasan. So kereta api akan berada di sini. Okay, so this is train atau LRT.
Okey. Betul Ini dia punya landasan Okey, you akan jumpa dekat stesen LRT satu garisan dekat sini. Line kuning. Kenapa aku lukis line kuning jadi warna purple ni? Ni line kuning ni kat sini. Okay. You tak boleh cross this line. Maknanya you kena tunggu ataupun berdiri mesti belakang garisan ni. Faham ke tak? Pernah tengok tak? Dia buat satu garisan, dia lukis atas lantai, dia tulis sini do not cross this line. Okay, apa jadi kalau you berdiri melepasi garisan tu? Apa jadi bila you berdiri kat sini? Apa berlaku? Gerak sekali kan tadi. Dekat itu. Ada yang jawab dia terbang. Okey lah, ni katalah ni Dura. Dura kat situ. Okey, Dura pakai skirt. Okey dia berdiri tu across the line So ni ilusi optik, dia berdiri atas landasan. Sebenarnya bukan berdiri atas line ilusi optik. So dia berdiri ni melepasi garisan ni. So bila kereta api bergerak sangat laju, apa berlaku kepada velocity di depan Dura? Di antara kereta api dan juga Dura. Ni saya lukis lah. Ni Dura kat sini. Okay, ni kereta api. Ni kereta api. Okay, so apa berlaku dekat kawasan yang saya labelkan sebagai X ni? Kereta api bergerak laju kan? So velocity udara yang dekat sini tinggi. Apa berlaku kepada dia punya pressure? Rendah. Pressure dia rendah. Di sebelah belakang Dura, pressure ada pressure ATM, betul? Atmospheric pressure, betul? So pressure dia adalah tinggi. Nampak tak? So satu pressure tinggi, satu pressure rendah. Maka different pressure occurs. Betul? So bila different pressure occurs, force akan terhasil. Ingat different pressure occurs je, daya akan terhasil. Daya tu pula dia akan terhasil dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Jadi apa berlaku kepada si Dura ni? Ni Dura lain bukan Dura STF tau. Apa berlaku kepada si Dura ni? Ada daya yang akan menolak dia ke arah Train. So can you imagine what happen next? Mati. Cepatnya conclusion dia mati. Okay, cedera parah. Sebab dia jatuh betul-betul kena kat train. Okay, so we expect not so worse lah. Mungkin hilang kaki ke, hilang tangan ke, hilang separuh muka ke. Faham tak? So it's very dangerous when you cross that line. Okay, because ni Bernoulli principle ni. Okay, kawasan di mana LRT sedang bergerak laju, that is the velocity increase. So that the pressure will be low between you and the train. So at your back, atmospheric pressure is high. So different pressure occurs. So when there is a different pressure, there is a force produced. So the force produced from the high pressure to low pressure. That means you are being pushed towards the train. Okay, faham situasinya? Okay. So seems that someone push you towards the train. Padahal bukan ada orang yang tolak, tetapi kerana Bernoulli principle. Jelas? Boleh ya? Okay. Madam. Ya. Kalau LRT tu duduk sebelah telah, maksudnya LRT tu laju je sebelah dia pun ada LRT lagi satu. Apa jadi? Oh, tengah-tengah tu. Awak terbelah dua. Satu tarik ke kanan, satu tarik ke kiri. Tak, dia tengok siapa yang lebih laju. Kalau orang kereta api tu dia berada berdua macam ni Okey, saya bagi Sini satu kereta api, sini satu kereta api kan? Betul? Okey, you ada kat tengah-tengah ni. Dia tengoklah siapa yang lebih laju. Okey, katalah kereta api ni lebih laju. So pressure dia adalah lebih rendah. Betul? Jadi siapa yang tarik? Siapa yang akan si budak ni akan tertarik ke mana? Ke kawasan A ke kawasan B?
Menuju ke A ke menuju ke B? Budak ni. Yang apa tu namanya? Yang sini velocity dia rendah, so pressure dia tinggi. Kurang laju berbanding kereta api A. So apa berlaku kepada budak ni? Dia akan tertarik ke arah mana? Dia akan ditolak ke arah mana? A. Yes, dia akan tertolak ke arah B. Ke arah A. Sebab pressure sini lebih tinggi. Betul? Pressure sini lebih rendah. Maka different pressure occurs. So different pressure occurs, force akan terhasil. So force akan terhasil dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. So daya itu seolah-olah menolak dia dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. So B akan tolak ke arah A. Faham? Faham. Okey. Begitu juga dengan kemalangan jalan raya. Okey, saya lukiskan ni trailer. Ni pandangan daripada atas Ni trailer dan motosikal. Macam mana aku nak lukis motosikal daripada atas ni? Okey, ni motosikal lah. Macam mana aku nak lukis motosikal? Tayar. Dah macam apa dah ni? Okey, so ini trailer. Okey, ini rider. Kemalangan jalan raya biasa berlaku apabila rider cuba memotong trailer. Apa yang berlaku? Someone, can you explain to me? Atira, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Trailer ni bergerak laju. Trailer, lori trailer. Trailer ni dia bergerak laju. So what happened to the velocity? Velocity tinggi. Okay, velocity dia tinggi. What happened to the pressure? Pressure rendah. Pressure dia rendah. Okay, sebelah dia ada rider. Okay, sebelah kanan rider ini ada atmospheric pressure. Atmospheric pressure dia adalah lebih tinggi daripada pressure Trailer dengan rider. Yes. Bila perbezaan tekanan terhasil, different pressure occurs, apa berlaku? Rider Force produce, betul? Force produce, betul? Betul tak? Yes. Force produce. So force dari mana ke mana? Force dari mana ke mana? Force akan terhasil daripada kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah, betul? Maknanya, rider tadi akan tertolak ke mana? Yuhu! Ke arah trailer. Yes, dia akan tertolak ke arah trailer. That's why kemalangan jalan raya selalunya apabila melibatkan lori dan juga penunggang motosikal, kes yang berlaku ialah rider tu akan jatuh betul-betul di bawah lori. Dia tak akan jatuh ke side yang opposite lori. Dia akan jatuh betul-betul kat lori. Sama ada dekat bawah tayar dia ke. Kan? Selalunya macam tu, betul tak? Kayu tengok YouTube punya klip video yang pasal kemalangan melibatkan lori dan juga ni kan biasa kan ada CCTV, bukan CCTV, apa tu, kamera dalam kereta kan? Dia boleh caught and camera. Crash yang caught by camera. Kan? You akan tengok rider tu memang dia akan jatuh, mesti jatuh ke arah trailer. So bila dia jatuh ke arah trailer, you can imagine kan, trailer tu dia punya tayar macam mana. So itu yang berlaku. That's why sangat bahaya apabila rider yang bawa motosikal memotong sebuah kenderaan berat. Bahaya sebab dia boleh jatuh ke arah kenderaan berat tersebut. Okay? So faham? Ni untuk bakal-bakal penunggang motosikal ni. Yang nak ambil lesen ni nanti ni. So tolong hati-hati. Sebab itu kita ada lorong khas untuk motosikal untuk mengurangkan kemalangan. Okay, faham? Boleh dapat Bernoulli ni? Boleh. Okay. Boleh. So satu lagi Bernoulli, tentang Bernoulli ini adalah aerofoil. Aerofoil. Pernah dengar tak aerofoil? Pernah. Dengar kat mana? Dengar kat mana? Baru hari ni teacher cakap. Aeroplane.
Aerofoil. Aerofoil adalah keratan rentas sayap kapal terbang. So, saya lukis ni kapal terbang kan? Okey ke kapal terbang aku ni? Macam mana? Belakang kapal terbang macam mana? Okey, ni sayap dia. Okey, sayap dia tu, kalau kita buat keratan rentas, saya potong bahagian sini. Okey, sayap kapal terbang tu sebenarnya berbentuk aerofoil. Okey, bentuk aerofoil, bentuk dia, sayap kapal terbang ni bila saya potong, dia bentuk macam ni. Ni bentuk aerofoil. Keratan rentas sayap kapal terbang. Okey, so tujuan dia adalah untuk menghasilkan daya angkat supaya kapal terbang boleh naik ke atas. Dia menghasilkan daya angkat. Okey, macam mana dia berlaku? Okey, ni udara lalu kat atas ni. Udara lalu dekat atas ni. Udara lalu di bahagian bawah. Okey, so bahagian bawah bentuk dia rata macam tu untuk menghasilkan pressure yang rendah. Pressure yang rendah, velocity yang rendah. Okay, airflow, velocity of the airflow at the bottom region of the aerofoil adalah low. So what happened to the pressure? Pressure at the bottom region adalah tinggi. Faham tak ni? Okay, manakala airflow, the velocity of the airflow at the upper region of the aerofoil, velocity dia adalah tinggi. Maka pressure dia adalah rendah. Faham tak? Faham tak? Jadi kawasan sini pressure dia rendah. Kawasan sini pressure dia tinggi. Different pressure occurs tak? Different pressure occurs. Bila different pressure occurs, maka force akan terhasil. Okay? Force, you kena ingat ya, force yang terhasil itu, dia akan terhasil dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Maknanya dia akan menolak macam ni. Nampak tak? So, lifting force terhasil. Daya angkat. Okay, faham ya? Different pressure occurs, lifting force is produced to lift the aeroplane upwards. Untuk mengangkat kapal terbang ke atas. Okay, faham? Ini fungsi aerofoil. Nama dia aerofoil. Bentuk sayap kapal terbang aerofoil ya. Okay, ada juga pelajar yang tanya saya, teacher, apa beza aerofoil dengan aerodynamic? Aerofoil untuk menghasilkan daya angkat ya. Aerodynamic adalah bentuk bodi kereta to reduce the air resistance. Okay, untuk mengurangkan rintangan angin. Dia tak ada kaitan dengan daya angkat. Daya angkat aerofoil saja. Aerodynamic ialah bentuk kereta untuk reduce the air resistance. Jadi kereta boleh bergerak dengan laju. Okay, mengurangkan rintangan angin. Faham? Itu aerodynamic. Okay? Settle Okay, satu lagi streamline. Streamline. Okay, ni saya terangkan jugalah. Dia tak ada pun belajar, dia tak ada kaitan pun dengan Bernoulli ni. Okay, streamline. Lepas tu tadi apa? Aerodynamic. Okay. So, aerodynamic untuk reduce air resistance. Untuk kenderaan yang bergerak di darat. Ni kenderaan di darat. Okay. Streamline juga untuk reduce, tetapi reduce water resistance. Untuk kenderaan yang bergerak di atas laut. Okay, kalau untuk kenderaan di atas laut, kita panggil dia sebagai streamline. Bentuk kapal, dia berbentuk streamline. Tujuan dia adalah to reduce the water resistance dan juga air resistance. Okay, tapi dia fokus kepada kenderaan di atas laut. Dapat? Okay nampak? Ini untuk reduce resistance tau. Aerofoil adalah to produce lifting force. Tak sama jauh beza daripada aerodynamic dan juga streamline. Okay, dapat ya? Boleh Boleh? Yuhu! Boleh tak banyak lah. Penatlah saya mengajar.
Okay. So, siapa ada hair dryer dekat rumah? Tak ada. Habis kau pakai kipas pusing tu. Keringkan rambut. Okay. Kalau ada hair dryer, you hidupkan hair dryer tu. Kan dia ada udara keluar tu kan. Laju kan. Okay. You ambil satu bola pingpong. Tak kisahlah bola pingpong ke belon ke. You letak atas hair dryer yang sedang berpusing tu. So, you akan dapati belon ataupun bola pingpong tu dia tak akan pergi ke mana-mana. Dia akan statik je berada dekat atas hair dryer tu. Tu you boleh cubalah kalau nak buat eksperimen tu. Okay So settle untuk Bernoulli Principle. Okay. Ni ada satu lagi yang berkaitan dengan Venturi tubes. Venturi tubes. Okay. So you tengok sini. Udara masuk. Okay, kat bawah ni air. Sekarang ni bila udara masuk, dia adalah lebih laju ke lebih perlahan? Cuba tengok sekejap. Velocity of air at R adalah lebih tinggi. Okay, so maknanya udara air masuk kawasan dia keluar lebih laju daripada kawasan yang dia masuk. Okay ya? So ni tengok bila udara masuk, okay, dia ada velocity, betul tak? Tiup ni diisi dengan udara, angin. So bila angin masuk, dia punya velocity adalah lebih rendah berbanding dengan velocity dia keluar. Okay, dapat tak? Jadi velocity rendah ini akan menghasilkan pressure yang tinggi. Betul? Betul tak? Betul. So velocity yang di bahagian hujung, pressure dia adalah rendah. So dia jadi berturutan lah. Memula volume dia rendah, semakin tinggi. Faham tak? Okay, jadi sekarang bila pressure udara dalam tiub P, tiub Q, tiub R ni ada udara. Jadi pada bahagian P, bila velocity udaranya rendah, tekanan udaranya tinggi, maka air akan naik tinggi ke rendah? Sebab tekanan udara dalam ni tinggi. Jadi air akan naik paras ni je air. Aras ni je air naik. Sebab apa? Sebab tekanan udaranya tinggi. Jadi tekanan udara tinggi, air tak boleh naik tinggi lah. Sebab tekanan udara tu menekan air tu. So air tak boleh naik tinggi. Okay, manakala dekat kawasan R, velocity tinggi, tekanannya rendah. Tekanan udara tu rendah. Bila tekanan udara rendah, dia tak cukup untuk tekan air tu untuk naik. Jadi air akan naik lebih tinggi. Level air ni akan naik lebih tinggi. Okay, yang ini naik macam ni. Okay, faham ke tak faham ni? So dia punya level macam ni lah. Faham ke tak faham ni? Faham. Ya ke tu? Apa yang kau faham, Ana? Archimedes tak cepat lah. Besok lah saya ajar Archimedes. Okay, cepat. Apa yang korang faham ni? Sekarang ni tiub tu, dia ada dua. Satu dia letak air dekat bahagian bawah. Air tu sebagai penunjuk sahaja. Yang bergerak adalah udara dalam tiub tu. Okay, bila udara ditiup masuk, okay, pada laluan masuk dia tu, velocity dia adalah rendah berbanding dengan udara keluar. Velocity dia adalah tinggi. Okay, jadi pada P, Q dan R, so maknanya P tu dia dekat dengan laluan masuk kan. Jadi velocity dia rendah, pressure dia tinggi. So udara dalam tiub tu adalah tekanannya tinggi. Jadi air akan naik rendah je lah. Sebab tekanan udara dia tinggi. Okay, pada laluan R tu adalah laluan keluar. Jadi tekanan udaranya adalah rendah. Bila tekanan udara rendah, air boleh naik lebih tinggi. Dia kalahkan tekanan udara tu. Faham tak? So bahagian Q ni dia punya tekanan akan semakin bertambah lah. Sebab daripada P tekanan bertambah ke kawasan tekanan rendah ke kawasan tekanan paling rendah. Faham tak? R adalah tekanan paling rendah. Q kedua rendah. P adalah tinggi. Boleh ke tak ni? Yuhu! Faham ke tak ni?
Faham. Soalan? Okay. Ini kalau saya tak sempitkan laluan. Now you tengok yang ni pula. Macam mana? Okay, laluan udara masuk kawasan A ni, dia sama saiz dengan kawasan B. Jadi saya kata kalau laluan udara masuk, velocity dia adalah rendah kan? Berbanding dengan laluan B, dia keluar. So velocity dia adalah tinggi kat sini. So pressure dia adalah rendah. Sini adalah pressure dia tinggi. Betul? Betul tak? Bila kawasan pressure tinggi, air ni akan naik rendah ke tinggi? Level air pada P. Rendah. Sebab tekanan udara tu tinggi. Faham tak? Air tu tak boleh nak lawan tekanan udara yang tinggi tu. Jadi air tu hanya mampu naik rendah saja. Paras ni. Okay? Alright. Kemudian pada kawasan R, apa berlaku? Tekanan udara rendah. Maka air akan naik tinggi. Sini. Okay? Apakah yang berlaku pada Q? Q laluan dia sempit. Maka bila laluan sempit, udara dia adalah lebih laju. Betul? Kawasan sempit, udara dia laju lah. Betul tak? Betul. Kawasan sempit, udara dia laju. So, pressure dia adalah paling rendah. Jadi, Q, air dia akan naik paling, paling apa? Paling tinggi. Paling tinggi. Faham? Faham? Betul tak jawapan dia? Dah? Nampak? Okay? Alright? Faham ya? Okay. So, settle? Ni aerofoil tadi pun saya dah explain. Okay, Bunsen burner. Sikit lagi. Okay, untuk Bunsen burner pula. Okay, Bunsen burner juga menggunakan prinsip Bernoulli. Di mana? Okay, you dah belajar dulu, belajar sains kan? Nyalaan Bunsen burner ada dua jenis. Satu nyalaan berwarna biru. Betul? Dan satu lagi nyalaan berwarna apa? Merah. Orange. Pembakaran lengkap yang mana? Pembakaran lengkap, complete combustion yang mana? Api mana yang lagi panas? Api mana yang lagi panas? Biru. So biru ni complete combustion. Allahu Akbar. Okay, so ini ialah complete combustion. Ya Allah tulisan. Complete combustion. Okay, yang warna orange ni adalah tidak complete. Jadi pembakaran lengkap mesti bercampur dengan udara. Setuju atau tidak? Pembakaran lengkap mesti gas bercampur dengan udara. Betul ke tidak? Pembakaran tanpa oksigen, boleh tak? Pembakaran tanpa oksigen, dia akan menghasilkan nyalaan berwarna oranye. Okay, pembakaran lengkap mesti ada oksigen. Jadi macam mana awak nak masukkan oksigen ke dalam Bunsen burner ni? Ni saya nak cerita. Bila gas, nampak tak laluan gas ni sempit kan? Dekat bahagian sini. Sempit kan? So, gas ni akan keluar dengan sangat laju. So, kawasan ini, okay, saya tandakan sebagai X. Ni kawasan ni. Sorry, bukan kat situ. Tengah-tengah ni lah. Okay, kawasan X ini. Okay, tempat lalunya gas tadi tu, velocity-nya adalah tinggi. So, kawasan X, pressure dia adalah rendah. Setuju? Setuju tak? Okay. Setuju. Di bahagian luar ni, PATM. So, PATM dia adalah tinggi. Betul? Jadi, bila dia ada satu bukaan air hole kat sini, bertujuan untuk menghasilkan daya. Daya tadi akan push the air masuk ke dalam Bunsen burner ni. You faham tak? Kan atmospheric pressure lebih tinggi daripada pressure at X.
Jadi different pressure occurs. Betul? So force is produced to push the air into the Bunsen burner. So bila air masuk dekat kawasan X tu bercampur dengan gas, maka nyalaan biru akan terhasil. Faham? Faham tak? Faham. Okey, apa jadi kalau kita tutup pakai jari air hole ni? Nyalaan biru tadi akan bertukar menjadi warna oren sebab pembakarannya tidak lengkap. Okey? Jadi konsep Bernoulli itu adalah untuk memasukkan oksigen ke dalam Bunsen burner secara automatik. Dia hanya mengecilkan laluan gas. Gas tu disalurkan dengan laju tinggi. So kawasan X tu pressure dia rendah. Maka atmospheric pressure di luar adalah tinggi. Maka different pressure occurs. Force is produced to push the air into the Bunsen burner. Okay? Faham? Faham ke? Okay. So ni you boleh tengok sendirilah. Ada banyak Okay, satu lagi ialah kesan Magnus. Kesan Magnus ni keluar dalam SPM baru ni. Magnus effect. Di mana bola tu, ingat lagi tak kisah Faiz Subri yang dia menang menang apa nama dia tu? Anugerah apa benda tah? Yang dia sepak bola tu secara curve. Kan kalau sepatutnya sepak bola kan bola tu jalan tegak tapi dia curve dan masuk ke dalam gol. So dia menang anugerah. Apa benda saya tak ingat lah. Tapi peringkat antarabangsa. So ini ialah dipanggil sebagai Magnus effect. Di mana bola itu ditendang, dia menjadi curve. Ni curve path. Menghasil curve path. Tapi ada cara dia tendang. Bola tu mesti dalam bentuk spinning. So bila dia spinning, dia akan melencong. So dia akan mengelirukan penjaga gol untuk mengagak ke mana lokasi bola itu ditendang. Jadi kalau dia kan jaga gawang gol, dia cuba beralih nak tangkap bola, dia bajet bola tu akan masuk ke gawang di bahagian sebelah kiri. Tiba-tiba bola tu melencong masuk sebelah kanan. So gol lah. Faham tak? Tengok ke tidak bola sepak ni? Faham. Okay, so ini adalah aplikasi dia lah. You boleh baca lah. Okay, racing car. Racing car kalau you tengok bentuk aerofoil dia terbalik. Bentuk aerofoil dia terbalik. Di mana dia akan menyebabkan kereta, sebab apa kereta lomba ni dia ringan tau. Kalau dia terlalu ringan, jadi dia boleh naik ke atas. Jadi dia punya bahagian spoiler belakang direka spoiler dia bentuk aerofoil terbalik. Kalau aerofoil yang kita belajar untuk sayap kapal terbang, bentuk dia macam ni. Kan bawah dia rata. Tapi untuk spoiler, you nampak tak bentuk dia terbalik kan? Nampak tak bentuk dia terbalik Hui! Nampak. Tujuan dia ialah untuk menekan kereta itu ke atas daratan. Jadi dia mengelakkan kereta tu ternaik. Tengah racing ni, bayangkan kereta tu ternaik. Jadi dia akan melambatkan pergerakan dia. So kita nak racing kereta nak menang kan? Jadi dia punya spoiler tu dia terbalikkan. Untuk membolehkan dia ditekan ke atas jalan. Jadi dia tak terpelanting ke atas. Ternaik ke atas. Bumping. Okay, faham ya? Alright, so satu lagi pun ada banyak sangatlah kegunaan Bernoulli ni dalam kita punya kehidupan seharian. Okay, the last one saya nak terangkan tentang apabila ribut. Kenapa ribut? Berlaku kejadian ribut, bumbung akan tercabut ke atas. Kenapa bumbung tak jatuh dalam rumah? Any idea? Kenapa? Bila ribut melanda? Velocity dia tinggi, laju. Okay. Velocity dia tinggi. What happen to the pressure? Pressure rendah. Maknanya dekat upper roof, pressure dia rendah. Below roof? ATP yang pressure lagi tinggi. Yes. So, force is produced, betul? Force is produced dari mana ke mana? Different pressure occurs, betul tak? Dari high pressure ke low pressure.
Yes. Jadi force is produced from high pressure to low pressure. Jadi force tu akan menghala ke atas. Betul? Betul tak? Jadi bumbung akan terbang ke atas. Jadi macam mana nak elakkan bumbung rumah awak daripada tercabut? What must you do? Ni yang bahagian bawah ni ialah pressure di dalam rumah. Pressure di dalam rumah. Jadi apa buat ketika ribut melanda? Bukalah semua tingkap dan pintu supaya pressure bahagian atas dan pressure dalam rumah adalah sama. Faham? Berani ke tengah-tengah ribut nak buka tingkap, nak buka pintu? Memang tak le. Yang kau buat, kau buka pintu, kau lari. Betul? Betul. Okay, tapi secara saintifik dia ialah buka pintu dan buka tingkap untuk samakan pressure di luar dan pressure dalam rumah. Jadi bila tidak ada perbezaan tekanan, there is no different pressure, maka force tidak akan terhasil. Faham? Tapi madam, nanti pintu tak tercabut ke madam? Pintu tak tercabut. Yang selalu tercabut ialah bumbung. Sebab bentuk bumbung tu. Okay. Alright. Okay. Settle untuk Bernoulli ya. Dah habis ada banyak. Okay. Dia dah masuk kepada tutorial lah. Okay. So tinggal satu lagi Archimedes. So bila agaknya saya nak cover? Satu je topik lagi. Archimedes. Tinggal minggu ni je. Next week dah exam ni. Esok hari apa? Hari Rabu esok hari apa? Hari Rabu kan? Rabu. Boleh tak kalau saya ambil tak sampai 2 jam kot. 1 jam pun saya rasa sikit je Archimedes, nak ajar Archimedes. Boleh tak esok? Esok ada kelas tak you all? Ni cuti sekolah kan sepatutnya? Cepat. Saya nak tahu keputusan. Esok pagi Fahmi ada kelas chemistry. Okay, sampai pukul berapa? Sampai 9:30. Okay, 9:30. So can we make it at 10:30? Untuk Archimedes atau tak perlu you boleh baca sendiri untuk Archimedes? Nak belajar. Seorang je nak belajar pun. Nak. Okay, so Archimedes? Esok pukul 10.30 boleh? Boleh. Alright. So kita jumpa besok pukul 10.30 pagi untuk cover Archimedes. Lepas tu dah settle, kita boleh buat ulang kaji. Alright, so itu sahaja. So see you guys. So tutorial 5 dengan tutorial 4 and 5 tu tutorial 4 and 6 tu boleh cuba buat lah kalau rajin. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang recording ni boleh off dulu. Off dulu recording ni. Kalau tak nanti dia berlanjutan nanti.